Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syarah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim siri yang ke-308. Dan kita telah tiba pada riwayat 5930 menceritakan berkenaan hadis-hadis berkenaan tentang mimpi. Maka riwayat 5930 menceritakan mimpi yang Nabi SAW telah lihat sebelum daripada peperangan Uhud yang berlaku pada bulan Syawal tahun yang ketiga Hijrah. 5930 baca sanad dia. Daripada Abu Musa radhiyallahu taala anhu daripada Nabi SAW baginda bersabda raaitu fil manam, aku telah melihat di dalam mimpi anni uhajiru, sesungguhnya aku telah berhijrah min Makkah daripada Mekah ila ardin menuju ke sebuah tempat biha nakhlun yang padanya terdapat banyak pohon kurma. Maka dalam mimpi Nabi nampak tempat hijrah Nabi adalah tempat yang banyak pohon kurma. Fadhahaba wahli, maka telah pergi sangkaanku ila annaha, bahawa tempat yang banyak pohon kurma tersebut adalah sama ada Yamamah ataupun Hajar, dua tempat yang terkenal dengan pohon-pohon kurma yang subur. Fa idza hiya, maka adalah tempat hijrah tersebut al-Madinatu Yathrib, kota Yathrib. Wa raaitu fi ru'yaya hadhihi, dan aku telah melihat dalam mimpiku ini anni hazaztu sayfa, bahawa aku telah menghunuskan, telah mengacukan, telah menghayunkan pedang. Fanqata'a, lalu telah patah sadrahu, bahagian pedang tersebut. Fa idza huwa, maka adalah tak tafsirannya ma usiba, apa yang menimpa daripada kalangan orang beriman pada peperangan Uhud. Thumma hajaztuhu ukhra, kemudian aku telah menghunuskan, menghayunkan, menggerakkannya buat kali kedua. Fa'ada, maka kembalilah pedang tersebut ahsana makan, lebih baik daripada sebelumnya. Fa'idha huwa, maka tafsirannya adalah maja Allahu, apa yang Allah datangkan, minal fathi, daripada kemenangan, wajtima'il mu'minin, dan orang beriman disatukan semula. Wa ra'aitu fiha aidan baqara, sabda Nabi, aku juga telah melihat di dalam mimpi tersebut seekor lembu. Wallahu khairun fa idza humun nafaru minal mu'minin, dan Allah punya perumpamaan adalah lebih baik, maka adalah orang-orang beriman. Fa idzahum, maka mereka adalah keadaan sebahagian daripada orang-orang beriman pada peperangan Uhud, yang mana mereka telah meninggal dunia, telah disyahidkan. Wa idzal khairu ma jaa Allahu bihi minal khairi ba'du, dan adalah kebaikan apa jua kebaikan yang Allah datangkan selepas daripada itu. Wa thawabu sidqil ladzi atana Allahu ba'du yauma badar, dan pahala yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita selepas daripada peperangan Badar. Maka ini adalah contoh-contoh hadis menceritakan tentang mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5931 baca sanad dia. Maka hadis ini menceritakan tentang kisah Nabi dan Musailamah Al-Kadzab. Terus daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau telah berkata, qadima Musailamatul Kadzab ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Telah tiba Musailamah al-Kadzab pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Faja'ala yaqul, maka dia asyik berkata, in ja'ala li Muhammadunil amra min ba'di, jika sekiranya Muhammad menjadikan untukku kenabian selepas daripada kewafatannya, tabi'atuhu, maka aku akan mengikutinya. Faqadimaha, maka Musailamah telah tiba ke Madinah.
fi basharin kathir, pada kelompok yang sangat ramai daripada kaum dia. Fa aqbala ilaihi nabi, maka Nabi telah datang kepada Musailamah, dan bersama dengan Nabi adalah Thabit bin Qais bin Syammas. Dan Thabit bin Qais bin Syammas ini terkenal sebagai khutabaun Nabi, sebagai orang yang banyak berbicara bagi pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa fi yadin Nabi, dan pada tangan Nabi ketika itu terdapat qit'atu jaridin, satu ranting pohon kurma. Hatta waqafa, maka baginda telah berdiri berhampiran di hadapan Musailamah fi ashabi, bersama dengan teman-teman baginda. Maka baginda terus bersabda sebelum sempat Musailamah cakapkan kepada Nabi apa-apa, Nabi terus bersabda, "Lau sa'altani hadhil qit'ah, sekiranya kamu meminta kepadaku akan dahan ataupun ranting pohon kurma ini, ma'ataituka, ini pun aku tidak akan berikan kepada kamu. Walan ata'adda, dan sama sekali aku tidak akan melebihi keputusan yang Allah telah putuskan berkenaan tentang kamu." Maksudnya Nabi tak akan hukum dia. Nabi SAW tidak akan menghukum, memancungnya, kerana itu bukan ketetapan Allah untuknya pada saat itu. Wala in adbarta, dan sekiranya kamu berpaling, la ya'kirannaka Allahu, maka Allah pasti akan membinasakan kamu. Wa inni la uraka alladhi uritu, dan sesungguhnya aku telah melihat keadaan kamu wahai Musailamah pada apa yang telah diperlihatkan kepadaku berkenaan kamu. Wa hadza thabitun, dan ini adalah Thabit, yujibuka anni, yang akan menjawab segala pertanyaan kamu bagi pihakku. Thumman sarafa anhu, kemudian Nabi SAW pun berlalu pergi. Faqala Ibn Abbas, berkata Abdullah bin Abbas, maka aku telah bertanya berkenaan tentang sabdaan Nabi, innaka aral ladzi uritu fika ma uritu, aku telah melihat apa yang aku telah diperlihatkan berkenaan tentang kamu. Fa akhbarani, maka Abu Hurairah mengkhabarkan kepadaku, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, baina ana naimun, sedang aku tidur, ra'aitu fi yadayya, aku telah melihat pada kedua tanganku terdapat suwarain ataupun siwarain, dua gelang daripada emas. Fa'ahammani sya'nuhuma, maka telah merisaukan aku keadaan dua gelang emas ini. Apakah maksud kenapa Allah letakkan gelang emas pada tanganku? Fa'uhiya ilayya, maka telah diwahyukan kepadaku di dalam mimpi, aninfuhuma, maka tiuplah kedua gelang emas tersebut. Sabda Nabi, fanafaktuhuma, maka aku telah meniupkan keduanya. Fatara, maka berterbanglah kedua gelang emas tersebut. Fa'awaltuhuma, maka sabda Nabi, maka aku menafsirkan maksud daripada dua gelang emas tersebut, kadzabaini yakhrujan, akan ada dua pendusta besar yang keluar selepas kewafatanku. Fakana ahaduhum al-Ansi, maka salah seorang daripada keduanya adalah al-Ansi, yang merupakan nabi palsu di Sana'a, dan yang kedua adalah Musailamah, nabi palsu yang berada di Yamamah. 5932 kita tidak terjemahkan sebab riwayat lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Ma'mar an Hammam bin Munabbih qala hadza ma hadatsana Abu Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara ahadits minha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ana na'imun utitu khazainal ard fa wada'a fi yadayya aswarain min dhahab fakabura alayya, kabura ay syukka, maka kedua gelang tersebut telah merisaukan daku, menjadi beban ke atasku. Wa ahammani, dan telah menyedihkan daku. Fa uhiya ilayya aninfuhuma fanafatuhuma fadhahaba fa awwaltuhuma al-kadzabaini alladaini ana bainahuma sahib Sana'a wa sahibal Yamamah. 5933 yang ini kita Allahumma salli ala yang ini kita baca 5933 baca sanad dia. Daripada Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, beliau berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla subh, apabila baginda telah selesai solat fardu subuh, aqbala alaihim, baginda akan menghadap ke arah para sahabat dengan wajah baginda. Nabi pusing, Nabi tengok kepada para sahabat, dan Nabi akan bertanya, hal ra'a ahadum minkumul barihata ru'ya, adakah salah seorang daripada kamu ada melihat semalam apa jua mimpi? Untuk Nabi tafsirkan, untuk Nabi takbirkan mimpi yang para sahabat nampak.
Bab yang seterusnya hadis-hadis berkenaan tentang fadilat kelebihan. Babu fadli nasabin Nabi, kelebihan nasab keturunan Nabi. Wa taslimil hajar, dan bagaimana batu memberi salam kepada baginda qablan nubuwah, sebelum kenabian kerasulan baginda. 5934 baca sanad dia. Asqa. Terus Nabi SAW bersabda, Inna Allah astafa, sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah daripada keturunan Ismail. Allah lebihkan Kinanah daripada keturunan Nabi Ismail yang lain. Wastafa Quraisyan, dan Allah telah memilih Quraisy berbanding daripada yang lain yang datang daripada Kinanah. Wastafa min Quraisy, dan Allah telah memilih daripada Quraisy Banu Hashim, dan Allah telah memilihku, sabda Nabi, daripada keseluruhan Banu Hashim. Maka Allah pilih Nabi daripada pilihan yang terbaik, daripada kalangan yang terbaik. Maka menunjukkan kemuliaan nasab Nabi SAW. 5935 baca sanad dia. Sabda Nabi SAW, Inni la'arifu hajaran, sesungguhnya aku mengetahui seketul batu yang terletak di Mekah. Kana yusallim, yang kerap memberi salam kepadaku sebelum aku diutuskan. Inni la'arifu al'an, aku masih lagi mengenali batu tersebut masa ini. Nabi SAW diberi salam oleh batu sebelum daripada Nabi menjadi Rasul. 12. Kan 12 suku ke 12. Okay, terus bab yang seterusnya, kelebihan Nabi SAW berbanding seluruh makhluk yang lain. 5936 baca sanad dia. Sabda Nabi SAW, Ana sayyidu waladi Adam, aku adalah pemimpin untuk seluruh anak Adam pada hari kiamat. Wa awwalu man yashaqqu anhul qabr, aku adalah orang yang mula-mula terbelah, terbukanya daripadanya kubur. Maksudnya orang yang mula-mula keluar daripada kubur. Wa awwalu syafi'in, aku adalah orang yang mula-mula memberi syafaat. Wa awwalu musyaffa', dan aku adalah orang yang mula-mula syafaatnya diterima. Ini kelebihan Nabi SAW. Bab yang seterusnya berkenaan tentang mukjizat Nabi SAW. Maka dibawakan pelbagai mukjizat Nabi SAW. Antaranya air yang sedikit boleh mencukupkan para sahabat yang jumlahnya sangat ramai. Terus 5937 baca sanad dia. Maka Nabi SAW telah meminta air. Fa'utiya, maka dibawakan kepada Nabi biqadahin, sebuah bekas. Roh-roh yang rendah ketinggian dia. Maksudnya bekas tu rendah. Nak menunjukkan sebenarnya air yang ada dalam bekas tu sangat sedikit. Sebab itu dia gambarkan rendahnya bekas roh-roh, bermaksud adalah dinding bekas tersebut adalah sangat rendah. Nanti akan kita baca pada hadis yang lain. Maksudnya nak masukkan jari Nabi SAW pun tidak boleh. Maksudnya bekas tersebut umpama pinggan, umpama piring yang mendatar. Faja'alal qawmu yatawadda'un, maka daripada bekas yang kecil tersebut para sahabat Nabi telah mula berwuduk. Kata Anas, fahazaztu, maka aku menganggarkan bahawa jumlah orang yang berwuduk daripada bekas kecil tersebut adalah di antara 60 ke 80 orang sahabat. Faja'altu anzuru ilal ma', maka berkata Anas, maka aku dapat melihat bahawa air keluar daripada jari jemari Nabi SAW. Ini adalah mukjizat Nabi. Kalau Nabi Musa, kata Imam Nawawi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau Nabi Musa, maka air keluar daripada batu. Tetapi Nabi SAW air keluar daripada jari jemari baginda Nabi SAW. Terus sebab itu kata Imam Nawawi pada baris yang keempat, wa yanba'u min zatiha, air keluar daripada jari jemari Nabi. Ini mukjizat. Benda yang kita tak boleh nak faham dengan logik, dengan kekuasaan Allah. Dan ianya adalah mukjizat yang lebih besar yang Allah pernah berikan kepada Nabi yang terdahulu, di mana keluarnya air daripada batu. 5938 baca sanad dia.
Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau telah berkata, "Ra'aitu Rasulullah, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam muhana dan telah hampirnya waktu solat Asar. Faltamasan nasul wudu, maka orang ramai mencari air untuk berwuduk. Falam yajidu, dan mereka tidak menjumpainya. Fa utiya Rasulullah, maka dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit air untuk berwuduk. Fa wada'a Rasulullah, maka Nabi SAW telah meletakkan di dalam bekas air tersebut yadahu, tangan baginda. Wa amaran nas, dan Nabi telah memerintahkan orang ramai untuk berwuduk daripada bekas air tersebut. Berkata Anas, fara'aitul ma'a, maka aku telah melihat air yanbu'u min tahti asabi', mengalir keluar daripada bawah jari jemari baginda. Fatawadda'an nas, maka orang ramai telah berwuduk sehingga selesai semua mereka, sehingga ke akhir mereka dengan berwuduk. Semua dapat berwuduk daripada air yang sedikit. 5939 baca sanad dia. Maka sesungguhnya Nabi SAW dan para sahabat baginda berada di sebuah tempat bernama Az-Zawra. Waz-Zawra bil Madinati inda suqi wal masjid fi ma thammah. Ini sebuah tempat yang berhampiran dengan pasar dan masjid, kata perawi. Maka Nabi telah meminta dengan satu bekas air, fihi ma', dan di dalamnya terdapat air. Fa wada'a kaffa fih, maka baginda telah meletakkan tapak tangan baginda pada air yang ada dalam bekas tersebut. Fa ja'ala yanba'u min baini asabi'ih, maka telah keluarlah air yang dengan banyak daripada jari jemari baginda. Maka telah berwuduklah ke semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, baginda perawi telah bertanya, kam kanu ya Abu Hamzah, berapakah jumlah kamu ketika itu wahai Anas, yang mana gelarannya adalah Abu Hamzah? Beliau berkata lebih daripada 300 orang. Zuha al-thalathimi'ah. 5940 kita tidak terjemahkan. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Muhammad ibn al-Musanna qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far qala hadatsana Sa'id an Qatadah an Anas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana bi zawra'i fa utiya bi ina'in mala, maka dibawakan kepada Nabi SAW dengan bekas air yang kecil. Bekas air ni begitu kecil, maka perawi bayangkan, la yaghmuru asabi'uh, tidak dapat ditenggelamkan, tidak dapat dicelupkan jari jemari baginda. Punya mendata, punya kecil bekas tu, nak masukkan jari jemari pun tak tenggelam. Au qadra ma yuwari, ataupun tidak dapat menenggelamkan kadar yang boleh menyembunyikan jari jemari baginda. Maksudnya air itu begitu sedikit. Kemudian baki hadis adalah lebih kurang sama. 5941 baca. Ini nak menunjukkan makanan yang sedikit boleh bertahan lama berkat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus maka ibu kepada Malik, Ummu Malik, kanat tuhdi, dia suka memberi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi uqatin, pada sebuah bekas kulit milik beliau, samna, mentega. Dia suka bagi mentega kepada Nabi, ataupun butter istilahnya. Bagi butter, mentega kepada Nabi SAW dalam sebuah bekas kulit. Lalu Nabi ambil dan Nabi pulangkan balik bekas tersebut. Nabi ambil dan Nabi SAW pulangkan balik. Fayatiha banuha, maka telah datang kepada Ummu Malik anak-anak lelakinya. Fayasaluna al-udum, maka zaman tersebut zaman susah, maka mereka telah minta kepada ibu mereka sesuatu yang boleh dimakan dengan roti. Al-udum diterjemahkan sebagai kuah, diterjemahkan sebagai sesuatu yang boleh dimakan dengan roti. Walisa indahum syai', kerana mereka tidak memiliki apa-apa. Fata'midu, maka Ummu Malik akan pergi kepada bekas kulit yang dia kerap menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan mentega yang ada padanya. Fatajidu fihi samna, maka dia dapati dalam bekas tersebut adanya mentega. Padahal seingat dia mentega tersebut dah habis. Famazala yuqimu laha, maka terus menerus mentega tu ada untuk Ummu Malik. Udma baitiha, sebagai makanan untuk seisi rumah dia. Sehingga menjadi dia tertanya-tanya, berapa banyak mentega yang ada. Maka dia telah pergi picit, dia telah pergi perah bekas. Maka dia rasa bekas kulit tersebut dia pergi perah. Maka dia telah datang kepada Nabi SAW, maka baginda bertanya, asartiha, adakah kamu telah memerah, telah memicit bekas tersebut? Maka dia berkata, ya.
Sabda Nabi, lau taraktiha, sekiranya kamu membiarkan sahaja, mazala qaima, terus menerus akan adanya bata ataupun mentega di dalam bekas kulit kamu tersebut. Namun bila kamu picit, maka hilanglah ketika itu akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keberkatan dia, mukjizat tersebut. 594642 baca sanad dia. Maka ada seorang lelaki datang kepada Nabi meminta makanan. Yastat'imu, meminta makanan kepada Nabi. Maka Nabi telah memberi dia makanan tak banyak, separuh wasak daripada tepung bali. Famazala rajul ya'kulu minhu wa mar'atu wa dhaifuhuma. Maka terus menerus lelaki tersebut bersama isteri, bersama tetamu, makan daripada tepung yang Nabi bagi. Sehingga dia menjadi tertanya-tanya, kenapa tepung ni tak habis-habis? Maka dia pun pergi sukat. Hatta kalah, dia pun telah menyukat tepung tersebut. Maka bila dia sukat je, hilang keberkatan. Maka hilanglah mukjizat tersebut. Fa'atan Nabi, maka dia pun datang kepada Nabi. Maka baginda bersabda, laulam takilhu, kalaulah kamu tidak menyukat tepung yang diberi, la akaltum minhu, maka kamu akan boleh makan daripada tepung tersebut. Walaqama lakum, dan akan terus menerus ada tepung itu untuk kamu. 5943. Terus ini semua mukjizat Nabi SAW. Terus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu memaklumkan bahawa beliau pernah keluar bersama dengan Nabi SAW pada tahun peperangan Tabuk. Fakana yajma'us salat, maka Nabi menggabungkan solat. Maka Nabi solat Zuhur dan Asar secara jamak, Maghrib dan Isyak secara jamak. Hatta idza kana yawman akhara salat, sehingga pada satu hari maka solat telah dilewatkan kerana tidak ada air. Thumma kharaja, maka baginda telah keluar. Fasalla dhuhra wal asra jami'an, maka Nabi telah solat Zuhur dan Asar secara jamak. Thumma dakhala, thumma kharaja, baginda telah keluar masuk. Selepas daripada itu, kemudian baginda telah solat Maghrib dan Isyak secara jamak. Kemudian baginda bersabda, innakum sata'tuna ghadan, sesungguhnya kamu akan mendatangi esok dengan izin Allah, aina Tabuk, mata air yang terdapat di Tabuk. Namun baginda pesan, wa innakum lan ta'tuha, dan sesungguhnya kamu tidak akan mendatanginya kecuali pada waktu duha siang hari. Faman ja'aha minkum, maka Nabi pesan, barang siapa di antara kamu yang dah sampai ke mata air Tabuk, maka janganlah dia pergi usik dan sentuh airnya sehinggalah Nabi SAW datang terlebih dahulu. Faji'naha, berkata Mu'adz bin Jabal, maka kami telah tiba ke tempat mata air Tabuk. Wa qad sabaqana, dalam keadaan telah pergi mendahului kami ada dua lelaki. Dua lelaki ni dia pergi sentuh mata air tersebut. Wal ainu, dan mata air yang berada di Tabuk tersebut, kata perawi, mislu syira', adalah seperti tali kasut, tabiddu, mengalirnya dengan sangat sedikit. Sangat sedikit, macam tali kasut halus, maka dia mengalir halus mata air tersebut. Fasa'alahuma Rasulullah, maka Nabi SAW pun bertanya kepada dua lelaki yang mula-mula sampai. Nabi bertanya, hal masastuhuma min ma'iha syai'ah, adakah kamu telah menyentuh mata air ini? Maka mereka berkata ya. Maka Nabi SAW telah memarahi mereka, dan Nabi SAW telah bersabda kepada mereka apa yang Allah kehendaki untuk baginda katakan. Thumma gharafu, kemudian mereka telah mengambil dengan tangan mereka daripada mata air tersebut sedikit demi sedikit, sehingga terkumpulnya dalam satu bekas mata air tersebut. Wa ghasala Rasulullah fihi yadaih, maka Nabi telah membasuh kedua tangan baginda di dalam air yang terkumpul tersebut, membasuh muka baginda. Summa a'adahu fih, dan air tersebut dikembalikan kepada mata air tersebut. Maka dengan berkat mukjizat Nabi, fajaratil ainu, maka telah mula mengalir mata air Tabuk tersebut yang pada awalnya sangat sedikit, bima'im munhamir, dengan aliran air yang deras, au qala ghazir, ataupun sangat banyak. Syakka Abu Ali ayyuhuma qal, fastaqan nas, maka orang ramai telah mula minum. Summa qala yushiku ya Mu'adz in talat bika hayatun, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi bersabda kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, jika panjang usia kamu,
in talat bika hayah, maka engkau akan melihat tempat yang tak ada apa-apa di sini. Qad muli ajinanan, akan dipenuhi dengan kebun-kebun. Sebab mata air dia begitu banyak, maka akan ada kebun pada kawasan ini, berubah menjadi subur. Ini mukjizat Nabi SAW. Air yang sedikit cukup untuk jumlah yang banyak, bahkan menjadi kebun kawasan itu pada kemudian hari. 5944 baca sanad dia. Maka kami telah keluar bersama dengan Nabi SAW dalam peperangan Tabuk. Maka kami telah sampai ke Wadi Qura ala hadiqatil li imra'ah, melewati sebuah kebun milik seorang wanita. Maka Nabi SAW pun bersabda kepada para sahabat, cuba kamu anggarkan berapa jumlah hasil tanaman daripada kebun ini. Fakharasnaha, maka kami telah menganggarkannya. Maka Nabi SAW telah menganggarkan bilangannya 10 wasak. Maka baginda bersabda, asiha, maka ingatlah akan bilangan ini sehingga kita pulang kepada kamu wahai wanita dengan izin Allah. Fantalakna, maka kami pun berlalu pergi sehingga kami tiba di Tabuk. Maka Nabi SAW berpesan, satahubbu alaikumul laylah, pada malam ini angin akan bertiup dengan sangat kencang. Fala yakun fiha ahadun minkum, maka jangan ada di antara kamu yang cuba untuk berdiri. Faman kana lahu ba'irun, orang yang ada unta, hendaklah dia mengetatkan ikatan untanya. Fahabbat rihun syadidun, maka telah bertiup angin yang sangat kuat. Dan maka seorang sahabat telah berdiri bangun. Fahamalatu, maka angin tersebut telah membawanya sehingga dia telah diletakkan di antara bijabal Tai, pada dua bukit Tai. Faja'a Rasul ibn Alma, kemudian telah datang utusan Ibn Alma yang merupakan governor ataupun ketua di Ailah. Utusannya telah datang kepada Nabi SAW dengan membawa surat dan hadiah untuk Nabi berupa seekor bagal berwarna putih. Fakataba ilaihi Rasulullah, maka Nabi SAW telah membalas suratnya. Wa ahda lahu burdan, dan Nabi telah menghadiahkan untuk raja tersebut akan sehelai kain. Summa aqbalna, kemudian kami telah datang sehingga kami tiba ke Wadi Qura. Maka Nabi SAW pun bertanya kepada wanita berkenaan tentang hasil tanaman kebun dia. Kam balagha samaruha, maka berapakah kadar buah dia? Maka wanita ini menjawab 10 wasak. Maka Nabi SAW pun bersabda, inni musri'un, sesungguhnya aku ingin segera. Faman sya'a, barang siapa di antara kamu yang hendak bersegera bersama denganku, dan barang siapa yang mahu, dia boleh terus tinggal di sini beberapa ketika. Fakharajna ala hatta ashrafna, maka berkata Mu'az bin Jabal, maka berkata Abu Humid, Sahal bin Sa'ad As-Sahidi, maka kami telah keluar sehingga apabila kami menghampiri Madinah, maka baginda bersabda, inilah Tabah, inilah Uhud. Ianya adalah sebuah bukit yang mencintai kami dan kami juga mencintainya. Thumma qala, kemudian baginda bersabda, inna khaira duril ansar, sesungguhnya sebaik-baik penempatan golongan Ansar adalah penempatan Banu Najjar, kerana itu adalah keluarga Nabi SAW daripada belah Abu Talib. Kemudian adalah penempatan Banu Abdul Ashhal, kemudian adalah penempatan Banu Haris bin Khazraj, kemudian adalah penempatan Banu Sa'idah, dan setiap daripada penempatan Ansar adanya kebaikan. Falahikana Sa'd bin Ubadah, faqala Abu Usaid, maka telah datang kepada kami Sa'ad bin Ubadah. Maka Abu Usaid sampaikan kepada Sa'ad bin Ubadah, alam tara, tidakkah kamu melihat Nabi SAW telah menyebut penempatan-penempatan golongan Ansari yang baik, dan faja'alana, Nabi menjadikan kita pada yang nombor akhir, nombor 4. Fa'adraka Sa'dun, maka Sa'ad telah berjumpa dengan Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, engkau telah menyebut kebaikan penempatan Ansar dan engkau menjadikan kami yang terakhir. Sabda Nabi SAW, awalaysa bihasbikum, tidakkah cukup untuk kamu bahawa penempatan kamu adalah daripada kalangan yang terbaik. Riwayat yang seterusnya 5945 kita tidak terjemahkan. Wa bihi qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Affan tawil wa bihi qala wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana al-Mughirah bin Salamah al-Makhzumi qala hadatsana Wahib qala hadatsana Amr bin Yahya bi hadzal isnad ila qawli wa fi kulli dur al-ansari khairun wa lam yadhkur ma ba'dahu min qissati Sa'd bin Ubadah wa zada fi hadits Wahib fakataba lahu Rasulullah sallallahu bi bahrihim. Maka Nabi SAW telah menulis surat bahawa mereka boleh meneruskan pemerintahan
bibahrihim ay bibaladihim, di negeri mereka. Maka Nabi tak ambil negeri mereka sebab mereka bersedia untuk berdamai dengan Nabi SAW. Bab yang seterusnya menerangkan kepada kita penyerahan Nabi SAW kepada Allah, tawakalnya Nabi kepada Allah, wa ismatillah, dan bagaimana Allah menjaga baginda daripada kejahatan manusia. 5946 baca sanad dia. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala beliau berkata, kami pernah berperang bersama dengan Nabi SAW satu peperangan qibala Najd menuju ke arah Najd. Fa'adrakana Rasulullah SAW fi wadin kathiril idah. Maka kami telah bertemu bersama dengan Nabi SAW di sebuah lembah yang begitu banyak al-idah, pohon berduri. Fanazala Rasulullah, maka Nabi SAW telah berhenti rehat di bawah sebatang pokok. Fa'allaka saifah, dan menggantung pedang baginda bi ghusnin min aghsaniha, pada salah satu daripada dahan dia. Wa tafarraqan nas, dan telah bertibaranlah para sahabat fil wadi, pada keseluruhan lembah, yastazillun, mencari teduhan, bisyajar, dengan dahan-dahan pokok. Faqala Rasulullah, maka Nabi SAW bersabda memanggil para sahabat, inna rajulan atani, sesungguhnya lelaki ini telah datang kepadaku ketika aku tidur, fa akhadha saifa, mengambil pedang, fastaiqaztu, lalu aku pun tersedar dalam keadaan dia berdiri pada sisi kepalaku, falam ash'ur, maka sabda Nabi, tidaklah aku perasan kecuali pedang sulta telah terhunus fi yadi, pada tangan dia. Faqala li, maka lelaki ini bertanya kepadaku, siapakah yang boleh menghalang kamu daripadaku? Maka Nabi bersabda, aku pun menjawab, Allah. Summa qala, kemudian dia bertanya lagi pada kali yang kedua, siapakah yang boleh menghalang kamu, menghalang kamu daripada mudarat yang datang daripadaku? Maka Nabi SAW pun mengulang lagi pada kali kedua, Allah. Fasyama saifa, maka terjatuhlah pedang. Faha, sabda Nabi, maka inilah orang dia sedang duduk. Thumma lam yu'rid lahu Rasulullah, kemudian Nabi SAW tidak menghukum dia, Nabi bebaskan dia. 5948 baca sanad dia. Falamma qafala, apabila qafala ay raja'a, apabila Nabi pulang daripada peperangan tersebut, maka fa'adrakatuhumul qailah, telah menemui mereka berehat pada waktu siang. Sebab Nabi banyak berehat pada waktu siang, maka telah tiba waktu untuk berehat. Maka baki hadis adalah lebih kurang sama. 5948 yang ini kita tidak terjemahkan. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Affan qala hadatsana Aban bin Yazid qala hadatsana Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah an Jabir radhiyallahu anhu qala aqbalna ma Rasulullah sallallahu hatta idza kunna bi dhati riqa, bima'na hadits az-Zuhri wa lam yadhkur thumma lam ya'rid lahu Rasulullah. Bab yang seterusnya berkenaan tentang perumpamaan hidayah dan juga ilmu. Yang ini kita sambung pada jam 3 petang nanti insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi.